Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman sakhrana ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Yang dirahmati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan pasal masjid dan seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kita untuk bertemu pada hari ini, untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang mana dikatakan Rawdatun min riyadil jinan, salah satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Jadi pada pagi ini saya bawakan satu kitab kepada tuan-tuan, kitab tauhid yang diberi nama Bidayatul Hidayah. Biasanya saya bawa kitab fiqh. Hari ini insyaAllah saya bawa pula kitab tauhid. Jadi kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Jadi apabila disebutkan kalimah Allah, kalimah itu dikatakan khas pada lafaz dan khas pada makna. Macam manakah yang dikatakan khas pada lafaz? Allah itu khas pada lafaz, iaitu kita kata bila disebutkan kalimah Allah tu, kita tak boleh nak letak kepada yang lain. Itu dikatakan khas pada lafaz. Bila kata Allah, hanyalah kepada zat yang wajibul wujud, zat yang wajiblah ada dia tu, tak boleh terima nafi sama sekali. Dan kalau orang kata kita Allah tak ada, kita tak boleh terima pada akal. Sebab ada dalil-dalil, tanda-tanda tentang kebesaran Allah yang menjadi dalil kepada kita. Itu dikatakan khas pada lafaz dan khas pada makna. Hanya Allah sajalah
Tuhan yang berhak disembah. Al-ma'budu bihaqqi, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu dikatakan khas pada makna. Sebab itulah kalau kalimah Allah itu manusia nak guna, lahir dia saja seorang bayi, seorang baby, kita tanya dia, nama apa budak ni? Kita letak nama Allah, boleh tak boleh? Hukum dia haram. Sebab kalimah tu hanya khas kepada Allah pada lafaz dia. Dan makna saja, makna dia pun khas juga. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman, kalimah dia pun khas pada lafaz, hanya tertentu kepada Allah sahaja. Kalau kita nak letak nama orang, nama manusia apa semua, boleh tak boleh? Sama juga, boleh tak boleh? Nama kamu siapa? Nama saya Rahman. Tak boleh. Melainkan kalau kita sandarkan kepada Abdul. Nama kamu siapa? Abdul Rahman. Boleh? Ataupun Zainul Rahman. Boleh? Kalau Rahman semata-mata, tak boleh. Dan am pada makna, mana Ar-Rahman ni am pada makna, iaitu memberi nikmat yang besar-besar pada sekalian makhluk dia. Memberi sebesar-besar nikmat kepada sekalian makhluk dia. Apa dia yang dikatakan sebesar-besar nikmat? Nikmat diadakan kita ni semua orang dapat. Sama ada dia tu orang kafir ke, orang fasik ke, orang munafik ke, adanya semua ni di atas sebab sifat rahmat Tuhan. Tu. Jadi bila kata Ar-Rahman, Tuhan bagi semua, sama ada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan apa sahaja yang Tuhan jadi, Tuhan bagi semua. Sebab tu kita kata jangan pelik bila kita tengok kenapa ni orang kafir lebih kaya daripada orang Islam, contoh kita kata. Maka di situ sebab ada sifat rahmat Tuhan. Dia bagi sebagi-baginya, tak kira, tak pilih siapa-siapa pun. Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Ini dikatakan lafaz dia am, umum lafaz dia. Maka kalau kita kata nak letak nama orang Rahim saja, boleh, tak ada masalah. Ada lagi baiknya ialah Abdul Rahim, Zainul Rahim, boleh. Dan khas pada makna. Apa khas pada makna? Yakni memberi nikmat yang halus-halus, yang seni-seni kepada orang yang beriman. Apakah nikmat yang paling halus, nikmat yang paling seni? Iaitulah kita kata iman, Islam, ihsan. Tuhan bagi hanya kepada tertentu sahaja, bukan semua orang dapat. Jadi kita yang dalam Islam ni alhamdulillah bersyukur sebab dapat sifat Ar-Rahim Tuhan. Di atas sifat Ar-Rahim Tuhan tu inilah kita dapat nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Dan satu lagi ialah nikmat seni yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni, ialah akhir kesudahan kita ialah syurga. Maka syurga bukan semua orang boleh masuk, hanya orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang ada iman dia sebesar zarah satu pun boleh masuk ke dalam syurga. Orang kafir dah tak boleh. Itu dikatakan khas pada segi makna dia. Wa bihi nasta'in, dengan Allah lah kami mohon pertolongan. Jadi kita tak minta tolong dekat siapa-siapa, melainkan hanya kepada Allah sahaja yang tempat kita mohon pertolongan. Allahu Samad, Allah tempat tumpuan segala. Tak boleh kita nak minta kepada yang lain daripada Allah. Nak minta kepada bomo ke, nak berjumpa pesawat, tak boleh. Nak minta kepada jin ke, tak boleh.
Sebab semua tu tidak ada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Alhamdulillahilladzi dalla bi wujudihi jami'ul kainati. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi mengasihi akan hamba-Nya, aku mulai kitab ini dengan dia. Kita minta tolong segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya itu oleh sekalian kainat. Itu antara istilah dalam kitab Tauhid ialah kainat. Kainat ni ialah sesuatu yang kena jadi lah, kan? Benda-benda kainat, maujudat, mungkinat, itu semua istilah dalam kitab Tauhid. Benda yang dijadikan, sama saja. Jadi sekalian kainat inilah, sekalian yang kena jadi inilah dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala wujud. Orang tanya wujud Allah Taala macam mana? Ada, kita tahu bahawasanya Allah Taala ada macam mana? Ialah baharunya alam ini. Apa yang dikatakan baharu? Adakah kita pakai pakaian baru, kita buat rumah baru? Istilah dia. Jadi kita nak faham bila disebutkan bahawasanya baharu ialah sesuatu yang berubah-ubah. Kita pun baharu juga. Sebab apa? Sebab tadi kita akan tempat lain. Lepas tu kita berkumpul kat sini. Lepas ni kita pergi tempat lain. Berubah-ubah. Bukan di tempat tu saja. Itu dikatakan baharu. Contoh kita kata Kuala Lumpur ni, mungkin dulu-dulu tak ada bangunan yang tinggi-tinggi, sekarang dah ada. Maka dikatakan berubah-ubah. Bila berubah, dinamakan hadisun, benda yang baharu. Itu istilah dia lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin bil ayatil wadihati. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat yang nyata. Jadi selawat ni apabila datang daripada Allah, nama dia keampunan. Kalau daripada malaikat, nama dia tasbih ataupun istighfar. Adapun daripada manusia tu nama dia doa. Perkataan yang sama, solat, salawat, dalam bahasa Arab dia tulis solat juga. Sod, lam, alif, ta marbutah tu. Perkataan yang sama, tetapi berbeza dari segi martabat ataupun kedudukan siapa yang sebut benda tu. Kalau daripada Allah, nama dia keampunan, ataupun Tuhan bagi rahmat kepada Nabi. Lalu kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Kan? Dan dikatakan rahmat ataupun keampunan kalau selawat itu datang daripada Allah. Kalau ada malaikat, nama dia istighfar. Bermakna bila Allah Ta'ala selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala ampunkan dosa kalau ada lah. Kalau tak ada, Allah angkatkan martabat darjat Nabi ke lebih tinggi lagi. Tu. Kalau pada malaikat dikatakan istighfar. Kalau kita sekali kita selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka malaikat itu akan minta ampun kepada Allah untuk kita. Malaikat akan kata, ya Allah, ampunkanlah orang yang berselawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau daripada manusia, makhluk ni, nama dia doa. Jadi sebab tu daripada pembukaan doa, permulaan doa, kita pun sebut alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tu barulah kita kata doa kita tu lengkap. Kalau kita tak baca tu mungkin kita kata kurang sikit lah. Sebab mesti kena ada selawat dalam setiap doa. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum fil a'mali salihati ila yaumiddin.
dan rahmat Allah dan salamnya atas keluarganya, keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi, dan yang mengikut bagi mereka itu pada sekalian amal yang soleh adalah yang demikian itu hingga hari kiamat. Jadi apabila disebutkan alihi, keluarganya, keluarga Nabi, maka apabila disebutkan keluarga Nabi ni, dari segi makam tidak boleh menerima zakat ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi kalau dari segi makam doa, yang kita sebut akhir doa tu, sebelum akhir doa tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu terkena kepada sekalian muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Itu kena tengok tu, dia punya perbezaan. Kalau yang tak boleh, kita kata Ali juga keluarga Nabi, yang betul-betul keluarga Nabi ialah kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tu. Kalau dari segi doa, sekalian muslimin dan muslimat, bila orang doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, kita dapat sekali. Seberapa banyak doa yang disebut alihi itu semua dapat kita juga. Wa ba'du fayaqulul abdul faqirul hakirul al-fadi Muhammad Zainu ibn al-Faqih Jalaluddin Syafi'i al-Ashi satarallahu uyubahu wa ghafara dhunubahu. Dan adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada sesudah mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah, mengucap selawat dan salam tu, maka lagi akan berkata hamba yang fakir. Disebut yang fakir. Fakir pun istilah dia juga. Kalau dari segi zakat tu ialah orang yang tak cukup kemampuan dia. Contohnya kemampuan dia sehari RM10, dia cuma dapat sehari RM5, dikatakan fakir. Tetapi kalau orang tu keperluan dia RM10, dia cuma dapat RM7, nama dia miskin. Berbeza. Itu kita kena fahamlah istilah-istilah yang sering digunakan dalam kitab-kitab. Tetapi apabila kita kata fakir daripada segi tasawuf, al-faqiru ilallah, kita tengok orang sign dalam kat mana-mana tanda tangan, sebelum tu tulis al-faqiru ilallah. Itu fakir di situ bukanlah fakir yang dikatakan fakir miskin yang seperti mana yang perlu zakat. Fakir di situ ialah orang yang terlalu berhajat kepada rahmat Allah. Nama dia fakir juga. Sebab kita tengok sejarah ulama semua kebanyakan kaya-kaya. Tetapi bila tulis kitab dia kata al-faqiru ilallah. Fakir di situ ialah bersangatan hajat keampunan kepada Allah. Bersangatan kita kata kasih sayang daripada Allah. Itu dikatakan fakir. Yang hina lagi fana iaitu Muhammad Zain, anak tuan Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i mazhabnya, Aceh negerinya, menuntut Allah Subhanahu wa taala akan aibnya. Mudah-mudahan ini doa daripada pengarah ni, dia kata mudah-mudahan Allah Taala tutup aib dia dan mengampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Itu semua keampunan kita kata pengharapan daripada seorang pengarang kitab. Ini dikatakan tawaduk daripada musannif lah, daripada pengarang. Qad ra'aitu fi hadza zamani ahlal jawi minal kusuri fi talabi bil arabiyati fa aradtu an atarjima kalamal imami Al-Fadil Ar-Wara Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Husna radhiyallahu anhu musamma bi umul barahin bilisanil jawi ma'idahi ma'anihi bima ittala'tu alaihi minasyarahi wal hawashish wa dhammamtu ilaihi ba'dal fawaid allati yuhtaja ilaiha.
Sesungguhnya telah aku melihat pada zaman ini, kata dia, akan orang Jawi. Orang Jawi, orang-orang sini ya. Sebab itulah kita dipanggil tulisan Jawi. Kan? Bila kita sebut orang Jawi, sebelah sini Asia Tenggara, memang dah maklum daripada lama dah, daripada kita kata zaman Syekh Ahmad Fatani apa semua tu, dia sebut orang Jawi sebelah sini kan. Daripada kesangkatan, ertinya daripada akal belajar dengan bahasa Arab, maka aku kehendakkan terjemah akan karangan imam yang lebih lagi warak, iaitu Abdullah kunyahnya, maka namanya Muhammad namanya, dan anak Yusuf Sanusi nama negerinya, Husna bangsanya. Jadi pengarang ni dia kata ada kitab tauhid dalam bahasa Arab. Jadi pada waktu dia tu ramai sangat orang yang tak boleh baca kitab Arab. Jadi dia ambil kita kata ambil kesimpulan dia nak karang satu kitab tauhid yang dalam bahasa Jawi. Zaman dulu Jawi banyak lagi orang baca. Zaman sekarang ni dah kita kata dah kurang dah orang baca kitab Jawi. Kita baca kitab Rumi saja. Kan? Tu. Lagi pula Jawi ni kita kata apa, ada perbezaan. Jawi yang kitab Jawi lama ni dengan Jawi yang diajar di sekolah-sekolah kafar ni lain. Kalau dari segi sekolah tu saya pun kadang-kadang pening juga. Sebab apa? Jawi baru ni dia lebih mengikut kepada sistem ejaan bahasa Malaysia kini. Macam saya dah sebut selalu kan, kalau dulu kalau kitab Jawi macam ni sin waw ngaya dah jadi sungai. Tapi kalau di sekolah-sekolah kafar ni dia tambah alif, sin waw nga alif ya, sungai. Sebab apa? Dulu ulama-ulama dulu karang kitab tu, kitab Jawi tu, dia berdasarkan kepada ejaan Al-Quran. Dia menggunakan baris, tapi walaupun tak ada baris, tapi kita kata bila kita sebut tu kena dengan baris. Contoh tadi sin waw mati depan su, ngaya mati atas ngai. Saya mengaji alif bata dulu atas-atas lah, belah-belah utara kan. Kalau tempat lain kat sini mungkin fathah kan. Nga fathah, mati, apa, sukun, semua sebut tu bahasa Arab. Jadi ejaan dia macam tu. Jadi bila orang dulu dia baca kitab Jawi, lama-lama dengar Quran dia mudah reti. Dulu kalau kita ajar bumi, dia tulis ba waw mim je, ba waw mim. Sekarang ni tak boleh. Kalau kita pergi ke sekolah kafar kena tulis ba waw mim ya. Sebab apa? Tengok kepada bahasa Malaysia BUMI, kena ikut bahasa Malaysia BUMI jadi bumi. Sebab tu kalau generasi yang sekarang ni dia baca kitab Jawi dia pening. Apa bom kan? Jumpa kitab Jawi bom 7 langit 7 bumi kan? Dia 7 pun tajimha. Tajimha tu kena eja dengan Arab. Itu kaedah kalau kita nak baca kitab Jawi balik. Tajimha, ta depan tu, jim depan, ju ha mati, 7. Senang, ringkas je. Lapis lam pasin lapis kan. Lam alif, lam atas, la pa bawah beri bawah, si mati lapis. Kalau sekarang tak boleh, lam alif pa yasin lapis. Dia jumpa kita 7 lapis bumi. Jumpa dekat kita kata pelajar yang generasi kini, dia baca 3 lepas ba. Sebab apa salah?
dia punya cara kaedah tak kena baca, cara kaedah baca tu tak kena. Tu kena hati-hati tu. Kita baca kitab Jawi kan, aku nampak ustaz dia baca kitab Jawi seronok je, aku nak baca. Sepatutnya 7 lapis bunyi, kita kata 3 lepas sudah. Sama juga kita kata kaldai, kalam dan ya kaldai kan. Sila baca, adapun keladi itu haram dimakan ianya. Sudah habis, bertukar hukum lah. Asal dia kaldai dia kata, tapi salah baca ya, jadi kalabi. Tu hati-hati. Kata dia lagi, yang dinama karangannya iaitu Umul Barahin dengan bahasa Jawi, serta aku nyatakan makna barang yang aku lihat akan dia pada setengah daripada syarah dan setengah daripada beberapa hasyiah, dan aku himpunkan kepadanya setengah daripada faedah yang berkehendak kepadanya. Jadi dia kata, dia susun kitab ni, dia tengok banyak dulu, asal daripada matan kitab Umul Barahin, kitab Tauhid tu kan, dalam bahasa Arab. Kecil lah kitab dia. Kalau orang baru masuk pondok, dia kena hafal yang tu, sebab dah faham tentang Tauhid tu, dia kena hafal dalam tu dulu lah. Kaedah-kaedah dia banyak dalam tu. Kalau dia segi Nahu, dia kena hafal matan Al-Jurumiyah. Macam kita masuk pondok dulu kan, Al-kalamu walahdu murakabu mufidu bil wada'i wa aqsamu salasatun ismu wa fa'lu muhaqqun. Baca sampai ingat. Bila alhamdulillah 30 tahun pondok pun sekarang ni alhamdulillah masih ingat lagi lah. Sikit-sikit lah, banyak yang dah lupa dah kan. Kena hafal banyak. Ngaji pondok sebab apa? Di pondok ni dia bukan khusus satu bab saja, banyak dia punya, kita kata ilmu-ilmu dia kan. Kalau kita ngaji memanglah khusus bahagian satu-satu khusus je kan. Kita kata apa? Akidah. Kita mengaji akidah aja, bab lain kita tak satu sangat. Lepas tu syariah, bab syariah aja. Bab apa lagi? Bab hadis saja. Tapi dalam pondok ni semua ada. Fiqh ada, tauhid ada, hadis ada, tafsir ada, apa lagi? Semua ada. Jadi apabila kita nak faham kesemua sekali itu, semua daripada matan-matan dipanggil. Matan-matan tu maksud ada ringkasan-ringkasan daripada kitab yang diajar tu, semua kena hafal. Kan? Dulu hafal jugalah kan, banyak jugalah hafal. Tapi sekarang ni bila tak sibuk kerja apa semua, lupa habis. Tu yang dia punya, orang kata apa, tak ambil berat dekat ilmu ni, dia lari. Sebab Imam Malik dia kata, saya mau tak ingat kata-kata dia punya dalam bahasa Arab, dia kata apa? Al-ilmu saydun wa kitabuhu quyuduhu sayyid quyudaha bil ibadi wasiqah. Dia kata ilmu ni seumpama binatang pemburuan. Macam binatang pemburuan, kita kata kancil, rusa, pelanduk dan sebagainya tu, cukup liar. Tu dikatakan ilmu tu. Apa yang kita belajar, ilmu yang apa yang disampaikan oleh ustaz ataupun tutup guru tu, dikatakan seumpama binatang pemburuan, cukup liar. Makna kata bila-bila masa kita boleh lupa. Sayyid quyudaha bil hibali wasiqah. Ikatlah pemburuan tu dengan tali yang kukuh. Maksud tali di situ ialah kita kena catik ataupun tulis. Kita pun kita kena baca banyak sekali. Sama juga kita kata dengan orang yang belajar hafiz Quran 30 juzuk. Sama juga. Lupa saja, kita tak peduli dekat dia je, hilanglah ilmu dia, hilang hafalan dia. Terpaksa dah kena ulang balik banyak-banyak kali, baru dah ingat. Liang tabi'a bihi al-muqtaduna wa sammaituhu bil hidayati hidayah. Kerana memberi manfaat dengan dia segala orang yang baru belajar, dan aku nama akan dia Bidayatul Hidayah. Kitab ni
Ja'alallahu khalisatan liwajhil karim, telah menjadi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala hal keadaannya tuluh ikhlas bagi zatnya yang maha mulia. Jadi dia harapkan bahawasanya kitab yang dikarang ni ikhlas hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa mendapat ganjaran dari dunia sekalipun. Bijahi Sayyidina Muhammad afdalus salati wa atammu taslim, dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad yang terafdal mengucap selawat dan terutama mengucap salam kepadanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya berbuat maksiat dan tiada terdaya berbuat taat dan tiada terdaya membuat maksiat tiada terdaya meninggalkan maksiat melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu maksud kita kata la haula wala quwata illa billah tu, tidak ada daya dan upaya untuk buat taat dan tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun kalau tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah daripada Allah, kita pun tak mampu untuk melakukan perkara-perkara yang kebaikan, yang taat tu. Sama jugalah kalau kita kata tak minta tolong, Tuhan tak bagi pertolongan kita untuk meninggalkan maksiat, kita tak mampu nak meninggalkan maksiat. Semuanya itu kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apakah dia kata dia baca bismillah di awal-awal kitab tu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita tiada dimulai dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu kurang berkat. Itu sebab itulah dalam mana-mana kitab yang kita tengok, dalam mana-mana buku, permulaan mestilah kita kena letak macam bismillah. Kalau ikut aqta'u tu dalam bahasa Arab kata terpotong ekor. Binatang ni kadang-kadang cantik dekat ekor. Kita tengok ayam serama kan, kecil tu, ekor dia cantik je, melengkung dan sebagainya. Cuba kita ambil ayam serama tu, yang lain tu semua cantik dah, ekor tak ada. Jadi macam mana? Tak nampak cantik dah. Supaya itulah setiap pekerjaan kita ni, dia seumpama kita kata tubuh badan manusia cukup lengkap apa semua, tapi disebabkan dia tak baca bismillah pada awal dia tu, maka kuranglah dia punya nampak cantik, kurang berkat. Tu. Jadi bismillah ni dengan kita kata dengan perkara-perkara yang baik pula lah. Jangan dengan benda yang haram kita ucap bismillah kan. Nak berjudi bismillahirrahmanirrahim supaya berkat, supaya menang. Itu salah letak tempat dia tu. Ataupun kita kata dengan benda yang makruh pun tak boleh juga. Nak isap rokok bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Nak isap-isap je lah kan, tak payah kita kata bismillahirrahmanirrahim isap rokok. Sebab apa? Nak ambil berkat. Itu tak payah, tak boleh. Yang kena kita kata letak tu ialah pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Dan memulai pula yang mempunyai karangan dengan mula yang kedua, kerana memberitahu ia atas bahawasanya permulaan itu terbagi atas dua bahagi. Yang pertama dinamai permulaan hakiki, artinya permulaan yang tiada terdahulu hadapannya sesuatu seperti bismillah. Dan keduanya dinamai permulaan idafi, artinya permulaan yang terlebih dahulu di hadapannya seperti alhamdulillah, maka iaitu sudah didahulukan dengan bismillah. Jadi permulaan sesuatu kitab tu dia ada permulaan hakiki dan permulaan idafi. Yang kita letak bismillah tu nama dia hakiki, dan alhamdulillah tu dinamakan idafi.
Berkata ia, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, bahawasanya puji itu terbahagi atas 4 bahagi. Jadi dikatakan Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Segala puji-puji bagi Allah. Dan puji-puji bagi Allah itu terbagi ke atas 4 bahagi. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim. Qadim ni Tuhan lah. Sebab makhluk nama dia hadis, benda yang baru. Qadim ni ialah Tuhan saja, Allah sahaja. Maksud kata Allah, puji Allah. Bagi contoh dalam Quran dia kata apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, tak ada pada yang lain. Maka Tuhan puji diri sendiri, nama dia qadim, puji qadim. Kedua, puji qadim bagi hadis. Seperti puji Allah setengah awliya. Setengah awliyanya seperti firman-Nya, ni'mal abdu annahu awwab. Artinya sebaik-baik hamba bahawasanya yang taubat kepada Tuhannya, iaitulah Nabi Ayub alaihi salam. Jadi yang kedua, puji-pujian itu qadim kepada hadis, kepada benda yang baru, kepada makhluk dia. Dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Ayub kerana banyak taubat. Itu dikatakan puji qadim bagi hadis. Ketiga, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji makhluk. Kita puji sesama kita. Baguslah lalu datang masjid, awal dan sebagainya, rajin ngaji dan sebagainya. Itu dikatakan hadis, puji hadis. Makhluk puji makhluk. Keempat, puji hadis bagi qadim. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah kerana telah memberi kita nikmat yang banyak sekali. Dan kalau kita hitungkan nikmat Allah, dan saya kita tak dapat menghitungkannya. Itu dikatakan hadis puji qadim. Maka sekaliannya itu kembali kepada Allah. Walaupun puji-pujian itu terbagi kepada 4, qadim puji qadim, qadim puji hadis, hadis puji hadis, hadis puji qadim. Semua kita kata puji-pujian itu kembali kepada Allah. Jadi kita tak payah kita kata berasa riak lah orang puji kita, baguslah apa semua, kerana hang lah kerja ni jadi apa semua. Kita kena lapik, kita kata ini pun atas pemberian Allah, atas pertolongan Allah aku boleh buat macam ni. Bermula murad dengan Rasulullah di sini iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salat dan salam itu atas kita hanya saja sunat pada mazhab imam kita Syafi'i, melainkan pada tasyahud akhir maka iaitu wajib. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali. Itu perbezaan di antara perbahasan mengucap bismillah tu. Di segi Imam Syafi'i mengucap bismillah dengan selawat tu mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah, mengucap selawat, mengucap salam atas Nabi itu dikatakan sunat sahaja, melainkan pada tasyahud akhir. Sebab dia merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Kalau tak baca, hukum dia batal. Tetapi pada mazhab Imam Malik, dia kata hukum dia wajib seumur hidup sekali kena baca. Begitu juga perbahasan la ilaha illallah tu, dia kata di segi mazhab Syafi'i dikatakan sunat muakkad. Kita kena ucapkan kalimah syahadah tu selepas kita daripada kita balik. Tapi mazhab dia dikata wajib. Kan? I'lam,
annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Ini nak masuk tentang hukum akal. Jadi dalam Islam ni terdapat beberapa hukum yang perlu kita mahir. Yang pertama nama dia hukum syarak. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Yang kedua nama dia hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Yang ketiganya ialah hukum wada'i. Hukum wada'i ini dia mengiringi, kita kata, hukum syarak yang 5. Hukum wada'i, kita ingat apa dia? Syarat, masyrut, sah, batal dan sebagainya lagi, ada 5. Tu. Lepas tu hukum adat. Hukum adat ada 4. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada dengan ada. Itu semua dia akan cerita di awal permulaan kitab-kitab tauhid, dia akan cerita dulu. Tu. Ketahui olehmu hai talib bahawa hukum akal itu tersimpan pada 3 bahagi. Bermula makna pengetahuan itu iaitu mendapat sesuatu dengan hakikatnya. Jadi maksudnya pengetahuan tu yang dikatakan ilmu itu ialah kita tahu tentang benda tu secara sebenar, secara tepat. Contoh kita kata okey, rumah tu macam mana? Rumah kita kata 4 segi, atas ada bumbung. Tapi kalau orang kata rumah tu macam mana? Rumah tu dia kata ada bulat kat tengah. Bulat macam bola tu dia kata. Tu bukan. Itu bukan pengetahuan. Itu dah salah tafsiran dah. Bila sebut tentang ilmu, kita gambar ataupun kita terangkan suatu benda tu dengan secara tepat, tanpa kita kata lari daripada apa yang salah daripada tu. Dan keluar dengan pengetahuan itu 4 perkara. Maka pengetahuan itu lawannya ialah jahil. Maka lawan kepada jahil itu 4. Pertama, jahil. Jahil terbahagi atas 2 bahagi. Pertama nama dia jahil basit, iaitu orang yang tiada mengetahui sekali-kali, langsung tak tahu apa benda, maka yang tu dikatakan jahil basit. Langsung tak tahu apa benda. Kedua, jahil murakab. Murakab ni yang bersusun-susun namanya, iaitu orang yang baginya bersusun 2 jahil. Pertama, tiada mengetahui ia akan hakikat sesuatu. Kedua, tiada mengetahui akan dirinya tiada mengetahui. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, tapi buat-buat tahu. Namanya jahil murakab. Tapi kalau kita kata dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dia buat tak tahu langsung, itu nama dia jahil basit. Dia tak tahu yang diri dia tak tahu, tetapi dia buat tak tahu je. Dia tak tahu yang dia tak tahu, bermakna dia tak sedar bahawasanya dia tak tahu tentang bab agama, bab solat, bab puasa, bab haji, bab zakat. Lepas tu dia buat tak tahu je. Buat tak tahu maksud dia orang duk baca kitab, orang duk mengaji, orang duk tazkirah kat masjid, tak datang. Itu dia katakan jahil basit. Yang kedua ni, dia tak tahu yang dia tu tak tahu.
tetapi dia buat-buat tahu. Macam orang hari ni, dia tak tahu yang dia tu tahu hadis, tapi dia belasah juga, kan? Cakap ni hadis palsu lah, apa semua, tapi tak belajar pun tentang hadis. Cuma cerita dengan orang, kan? Orang kata hadis palsu, kita pun ya hadis palsu, kan? Orang kata hadis do'if, kita pun kata hadis do'if. Tapi kita tak pernah pun belajar tentang bagaimanakah nak tahu hadis itu palsu dan hadis itu do'if. Tak mengaji pun kita kata ilmu mustalahul hadis, kan? Kena belajar. Kalau kita nak tahu tentang hadis itu sahih ke, hasan ke, do'if ke, maudhu' ke, dia kena belajar satu ilmu, nama dia kitab ataupun nama dia ilmu mustalah hadis. Di situ dia akan cerita tentang apa dia sanad, apa dia matan, apa dia perawi, semua bahas habis. Bukan senang kita kata nak letak sesuatu hadis tu sahih ke, hasan ke, ataupun dhaif. Tu dikatakan dia tak tahu yang dia tu tak tahu, tapi dia buat tahu. Banyak sekarang dalam TV orang cakap pasal agama tertentu hala je, contoh kita kata tak apa pakai kita pernah dengar tu, tak apa kita pakai beg ke kasut ke yang dibuat dari kulit babi. Sebab dia kata yang dalam Quran dia sebut walahmu khinzir. Dia kata daging babi je tak boleh makan. Adapun kulit ke apa semua tu boleh, dia kata. Kan buat ke makan. Suruh dia makan dulu. Jadi apa yang kita belajar, bahawasanya anjing dan babi itu ialah najis mughallathah. Kalau kita bersih sama macam mana pun dia takkan suci. Diri anjing, diri babi tu, kalau yang daripada air liur dia ke, najis dia ke, kita cuci mengikut apa yang diberi tahu oleh syarak. 7 kali air itu, 1 daripada dia air tanah, 1 air tanah, 6 lagi air itu air mutlak, maka suci. Tetapi diri anjing, diri babi tu boleh kita nak bersih. Kulit dia boleh kita nak bersih? Tak boleh, tak suci. Nanti dia keluar kerajaan, boleh lah apa semua. Sebab apa? Sebab tak tahqiq dalam beragama, nak cakap tentang agama. Itu dia katakan tak tahu yang dia tu tak tahu, tapi dia buat tahu. Itu bahaya. Sebab tu kalau kadang-kadang kita, orang tanya kita satu masalah, kau nak tanya sikit ni satu masalah. Lepas tu dia pun tanya. Kita memang tak pernah dengar, kita pun jawab je. Sama lah. Dinamakan jahil murakab. Nampak rupa gaya kita ni seorang yang berilmu, tapi kalau kita cakap yang kita kata tak berdasarkan kita pengetahuan yang kukuh, maka nama jahil murakab, jahil juga, jahil yang bersusun-susun. Jadi ikutlah ulama-ulama dulu, contohnya kita kata Imam Syafi'i, beratus-ratus soalan tu orang tanya dekat dia, hanya berapa soalan je dia jawab. Sebab dikatakan wallahu a'lam nisful ilmi. Wallahu a'lam itu separuh daripada ilmu juga. Kita tak tahu apa yang kita tak pernah belajar. Cakap wallahu a'lam, saya tak apa nak ni tak apa nak pastilah jawapan ni. Tak payah jawab. Walaupun kita kata kita punya kelulusan tinggi, master, PhD dan sebagainya lah, orang tanya ke kita rasa tak pernah jumpa. Minta maaf, saya bab tu saya tak berapa nak pasti. Nanti saya tanya orang ataupun saya balik tengok buku saya. Kita kena ada sifat tawaduk dengan ilmu. Jangan kita hanya sekadar nak jaga standard, aku balik Mesir, aku balik Syria, aku balik Jordan dan sebagainya, aku jawab juga. Kalau tak jawab, malu ke orang kata apa ngaji Georgia apa semua jawab benda yang mudah, tak boleh. Bukan
bukan macam tu. Ilmu ni berdasarkan apa yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita jawab juga, nama dia tu jahil murakkab, dia tak tahu yang dia tak tahu, tapi dia buat tahu. Itu bahaya. Contoh di sini dia kata seperti i'tiqad falsafah, bahwasanya alam ni qadim. Falsafah, ahli falsafah, bukan falsafah Islam lah. Falsafah Islam tak apa. Ahli falsafah kafir, dia tak belajar tentang kita kata ketuhanan ni. Lepas tu dia buat kajian tentang bumi, buat kajian tak jumpa pun tarikh awal dia bila. Dia cek tarikh bumi ni bila, tak ada. Yang kita dah guna ini 1300, 1435, 2014, itu daripada orang yang cipta tarikh tu. Kita sini baru 2014. Kalau belah siap dah tahun 6000 dah. Kelendar siap Thailand dah 6000 dah. Kita baru 2014. Kalau dalam Islam 1435 Hijrah. Mana tarikh bumi yang asal? Dia pun kaji. Bila kaji, terlampau kaji sangat, nak keputusan, dia kata tak ada permulaan ni, qadim lah. Tapi kalau kita orang Islam, kita cek balik Quran, Allahu khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kita tahu bila tarikh dia sewaktu Tuhan jadikan lah. Jadi benda ni kita kata orang kafir dia nak fikir juga. Fikir, lepas tu dia tak nak rujuk kepada orang Islam, ulama-ulama Islam. Maka tu dia katakan sesat. Dia keluarkan kenyataan bahawasanya alam ni qadim. Bila qadim, maksud dia sama macam Tuhan. Sebab yang qadim ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksud qadim tu apa? Qadim kitab yang kita mengaji sifat 20. Maksud qadim tu ialah tiada permulaan bagi ada Allah. Tiada permulaan bagi ada Allah. Kalau baqa, tiada kesudahan bagi ada Allah. Itu dikatakan qadim. Tiada permulaan bagi ada Allah. Kalau kita katakan alam ini ataupun bumi ini qadim, dia tak ada permulaan. Sama dengan Tuhan, takkan jadi dua Tuhan pula. Itu dikatakan jahil murakkab. Dia tadi orang kafir tadi, dia tak tahu tentang hakikat ketuhanan, tapi dia buat tahu, maka rosak pemikiran yang sesat. Dan bahagi yang kedua syak, iaitu orang yang bersamaan pada hatinya mengetahui dan tiada mengetahui. Syak ni kita kata 50-50. Tahu pun 50, tak tahu pun 50. Itu dia katakan syak. Kalau kita kata keadaan kita yang sekarang ni dengan tentang ketuhanan, tahu 50, tak tahu pun 50, itu masih dalam kategori syak. Tak boleh kita nak kata yakin. Dan bahagi yang ketiga, zon, iaitu orang yang berat hatinya pada mengetahui dan ringan hatinya pada tiada mengetahui. Zon ni ialah 70 kita tahu, 30 kita tak tahu. 70 kita tahu tentang tauhid, tentang Tuhan, 30 kita tak tahu. Maka dia namakan zon. Dan bahagi yang keempat, waham, iaitu orang yang ringan hatinya pada mengetahui dan berat hatinya pada tiada mengetahui. 30 dia tak tahu, 70 dia tahu. Itu dikatakan waham. Maka orang yang empat ini tiada bagi mereka iman, maka mereka itu kufur. Jadi kalaulah
dalam diri kita ni ada syak, zon dan waham, ataupun satu lagi jahil, syak, zon dan waham, maka ulama kata tiada iman. Jadi kita nak bagi yakin macam mana, kena belajar lah kan. Tu. Tapi orang Islam semua yakin kan. Cuma apabila kita kata datang bisikan syaitan, was-was dan sebagainya, kebanyakannya dah lari kan. Yang kita tengok orang murtad lah, apa semua kan, orang minta bantuan dekat gereja lah, apa semua. Itu sebab dia tak yakin. Dia tak yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dah dalam bab akidah, bab tauhid ni, kita tidak boleh kita kata ada salah satu dari empat. Jahil tak boleh, syak tak boleh, zon tak boleh, waham tak boleh. Kena yakin 100%. Allah Ta'ala ada. Kamu yakin? Yakin. Apa tanda wujud Allah? Baharu alam ni. Kalau kita kata alam ni bukan baharu, siapa yang jadi kat alam? Dia punya dalil-dalil itu kita kena kejap dah, kita kena kukuh. Sebab itulah kita kena ngaji sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada kan. Kalau orang yang baru masuk Islam mu'alaf, pening dia kata. Tadi kata ada, sekarang tak ada pula kan. Macam mana ni, Tuhan ada ke tak ada kan. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah tiada. Tadi dia kata ada, lepas tu kata tak ada pula. Jat ada, jat tak ada, macam mana? Maka dia jadi confused. Jadi kenapakah kita tengok kitab-kitab dulu dia buat macam tu? Kerana dikatakan untuk memasakkan kita punya pemikiran. Bagi contoh, kata orang dulu buat pagar pagar ladang lah. Dia ambil satu kayu, dia asahkan hujung tu bagi tajam, dia pacak. Tak terus pacak terus, dia pacak tu dia goyang-goyang, pacak tu goyang-goyang, pacak kali 3 tu baru dia biar bagi lekat terus. Sebab tu dah bila kita kata nak apa cakap ada lawan yang tiada semua tu, ialah untuk kita memasakkan pemikiran kita, untuk bagi kejap. Lagi satu pun tanya juga, kenapakah dalam masalah tauhid ni dibicarakan sifat-sifat mustahil? Sebab apa dia kata sifat mustahil ni memang tak ada. Jadi dia ibarat macam ni, mudah-mudah dia macam ni. Kita ambil, kita nak makan pisang kita nak makan pisang, kita ambil dua-dua. Kulit pun kita ambil, isi pun kita ambil. Kulit kita ambil untuk kita buang, isi kita ambil untuk kita makan. Jadi permulaan kita kena ambil dua-dua. Lepas tu kalau yang kita rasa kita dah kenal bahawasanya mana satu kulit, mana satu isi, kita ambil lah isi tu itu tujuan kita belajar tauhid wajib dan mustahil tu. Adapun orang taklid, maka bahawasanya bersalah-salahan ulama pada kufurnya, kata setengah kafir dan kata setengah mukmin. Dan yang mutamat bahawasanya mukmin, tetapi jika belajar ia dan kuasa pada mendirikan dalil, maka iaitu asi. Dan jika belajar dan lemah daripada mendirikan dalil, maka iaitu tiada asi. Jadi orang yang taklid ni, sebab apa? Dalam bab tauhid dia tak boleh nak taklid ikut-ikut orang, tak boleh. Dia mesti ada keyakinan diri dia teguh dan yakin diri dia sendiri. Dia tak boleh dia kata sebab orang tu kata macam tu tentang akidah, aku pun ikut. Tak boleh. Dan orang yang taklid ni ada bersalahan pendapat ulama. Setengah kata mukmin dan setengah lagi kata tak mukmin. Yang kata
Mukmin tu kalau dia boleh belajar dan dia belajar dapat ilmu apa semua, itu dikatakan mukmin. Mukmin yang tiada asi, yang tak berdosa lah. Jadi kalau dia mukmin, dia tak belajar, kan, berakidah langsung tak belajar, maka bila didatangkan kita kata pertanyaan syubhat-syubhat dalam masalah akidah, dia tak boleh nak tepih. Maka setengah pendapat ulama kata dia masih mukmin, tapi mukmin yang derhaka sebab tak pergi belajar. Yang keduanya, dia mukmin, lepas tu dia belajar dah semua, dia lemah untuk mendirikan dalil, nak sebut satu-satu tentang dalil wujudnya Tuhan tu dia tak pandai, maka dia mukmin juga tapi dimaafkan. Tak dikatakan asi. Yang asi itu macam mana? Dia ada akal tetapi dia tak menggunakan akal dia tu untuk belajar, cuma ikut-ikut orang saja. Orang kata yang tu, dia pun kata yang tu. Maka ulama kata masih mukmin, tetapi mukmin yang derhaka sebab tak belajar. Tapi kalau dia dah belajar dah apa semua tapi tak faham juga, maka itu dimaafkan, masih lagi mukmin. Jadi tuan-tuan dan cerah ni saya rasa cukup sekat itu dulu. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark.